Siapa nak ke tandas, kalau siapa nak pergi tandas, pergi saja ya. Baik. Okey, hari ini kita sambung dalam bahagian taharah dan bahagian air. Kalau Jawi je, taharah. Dalam buku teks, muka surat 30. Awak boleh buka buku teks, muka surat 30. Taharah. Taharah dan bahagian-bahagian air. Okey. Nyamuk ikan macam ikan-ikan tu ke? Ikan? Gambar ikan bukan, gambar yang ni. Muka surat 30. Jadi 30. Dia dipanggil tajuk 3. Ni kita dah belajar tentang tajuk 3. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang kebersihan kan. Jadi kebersihan tu menyeluruh, mandi, gosok gigi, apa lagi, awak basuh kasut dan sebagainya. Ini kita tentang terperinci iaitu taharah. Barulah kita tahu macam mana nak gunakan taharah dalam kebersihan tu. Taharah ni lebih daripada jasmani lah, badan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, apakah kegunaan air dalam kehidupan? Selain daripada taharah, ada kegunaan-kegunaan air. Apakah kegunaan air dalam kehidupan kita? Okey, siapa tahu? Awak selalu guna air untuk apa? Wuduk. Okey, wuduk. Lagi? Mandi. Mandi. Lagi? Basuh tangan. Basuh tangan. Lagi selain daripada cucian ataupun kebersihan, awak guna air untuk apa? Basuh baju. Basuh baju. Cuci baju. Basuh baju lah. Samalah tu basuh. Selain daripada pembasuhan, awak buat apa air tu? Basuh kasut. Ya, samalah tu basuh. Lain? Bersuci. Air. Bersuci. Air. Selain daripada makan, awak apa? Bersuci. Basuh pinggan. Basuh pinggan. Basuh pinggan samalah, semua basuhan. Ni basuh. Selain daripada basuh, maknanya bukan basuh lah. Apa kegunaan air lagi? Bersuci. Basuh juga. Okey, selain awak makan, awak apa dengan air? Basuh tangan. Alah, awak masukkan air dekat cawan untuk apa? Minum. Minum lah. Awak tak minum dalam seharian? Kena minum. Kalau manusia, kalau dia dalam hutan, dia boleh survive, dia boleh hidup kalau tanpa makanan dalam masa beberapa hari. Tapi kalau minum, dalam masa 2 hari tu dia akan letih dan boleh mati. Jadi minum ni adalah perkara penting. Dan kalau nak sihat, minumlah sekurang-kurangnya berapa? 7 gelas. 7 gelas sehari. Baru badan sihat. Okey, selain daripada tu, apa lagi air guna? Okey, banyak lagi. Banyak lagi selain daripada air. Kita tengok sama-sama. Okey, ada gambar-gambar dia. Okey, yang pertama, ni apa dia? Basuh baju. Basuh baju. Basuh baju. Okey, yang kedua. Ni tadi Ustaz bagi tahu apa? Minum air. Minum air. Pandai. Okey, yang ketiga. Ni apa benda ni? Air. Air malah ni air. Ni air kan? Okey, apa benda ni? Inilah kegunaan air. Dekat Malaysia, yang awak pakai elektrik sekarang ni, kebanyakannya menggunakan penjana air. Iaitu namanya hidroelektrik. Di mana dalam ni macam ada satu kipas. Contoh ni kipas lah. Ni kipas, satu ni. Air ni akan mengalir dari belakang ni sampai ke bawah. Jadi kipas ni akan berpusing. Dia akan menjadikan elektrik. Jadi elektrik ni lah yang kita pakai sampai sekarang. Ada guna cara lain, cara solar, iaitu guna
cahaya matahari. Tapi kita kebanyakan ada air, ada sumber air, jadi kita boleh gunakan penjana elektrik dengan menggunakan air. Ini saintifik. Nanti awak akan belajar lagi macam mana cara dapat elektrik ni. Okey, itulah dia punya penggunaan air dalam kehidupan seharian. Okey, apa pula taharah? Taharah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu ni apa? Okey, dalam bahasanya ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Okey. Kotoran atau hadas. Kotoran ni benda kotor lah. Benda yang kita boleh nampak. Hadas, benda yang kita tak boleh nampak. Tapi ianya adalah kotor. Okey, diri siapa? Diri kita lah. Awak semua. Kalau kita nak bersihkan diri, barulah namanya taharah. Okey. Dari segi syarak pula, dari segi Islam adalah membersihkan diri daripada hadas sebelum membolehkan seseorang itu beribadah. Maknanya sebelum awak sebelum awak beribadah, eloklah awak bertaharah. Baik, tekan mute tu ya. Ustaz dengar bising. Tekan butang mute mic tu. Okey. Beribadah, membolehkan seseorang itu beribadah, dia mestilah kena bersihkan diri dulu. Macam orang nak pakai pakaian lah, sebelum pakaian tu bersih, dia kena cuci dulu baru boleh pakai. Sama juga taharah, diri kita kena perlu dibersihkan sebelum beribadah. Okey, contoh-contoh beribadah yang memerlukan taharah. Yang pertama, solat. Solat merupakan tiang agama, dan sebelum untuk solat pastikan awak taharah, sucikan diri dulu baru awak boleh solat. Sama juga yang nombor 2, iaitu menunaikan tawaf di Kaabah. Contoh, kalau awak dah terkentut, awak kena ambil wuduk semula sebelum awak menyambung tawaf. Yang ketiga, memegang dan membaca Al-Quran. Ramai orang pegang Quran tanpa wuduk kan? Salah. Jadi awak kena pegang Al-Quran, awak kena berwuduk dulu, pastikan. Awak berwuduk, pergi ke tandas, ambil wuduk dulu sebelum awak pegang dan membaca Al-Quran. Okey. Cara-cara taharah mengikut syarak. Kita tak boleh taharah ikut kita je. Kita ada dia punya syarak dia, ada dia punya cara dia. Okey, cara dia macam mana? Okey, ada 4 cara dalam muka surat 31. Dalam muka surat 31 ada 4 cara. Okey, yang pertama ialah berwuduk. Nampak tak? Ni pilih air, dia basuhkan guna air dekat anggota wuduk kaki. Perlulah berwuduk. Yang ni yang pertama. Berwuduk ni adalah cara pertama dan ia merupakan taharah untuk hadas kecil. Kita ada 2 jenis hadas nanti. Kita akan belajar hadas kecil dan hadas besar. Okey, yang kedua, mandi. Mandi ni mandi dalam seharian lah. Tapi kalau mandi taharah, ia dipanggil mandi wajib. Kalau taharah lah. Kalau mandi saja mandi pun ia membersihkan diri. Tapi kalau mandi wajib untuk kegunaan ibadah. Ni nombor 2. Okey. Okey, ni apa pula dia buat ni? Dia pegang tanah. Tayamum. Tayamum ni ialah kegunaan sebelum solat. Tapi tayamum ni special dia hanya boleh guna pada waktu tertentu sahaja. Dia tak buat untuk seharian. Ada kegunaan dia bila tayamum boleh buat. Apa syarat-syarat tayamum dia? Okey. Untuk yang basic, okey. Kalau tayamum ni hanya boleh digunakan kalau air tak ada ataupun seseorang tu ada penyakit yang tak boleh kena air. Barulah dia boleh bertayamum. Okey, syarat-syarat ni nanti kita akan belajar pada akan datang lah. Okey, seterusnya yang terakhir sekali iaitu beristinja. Nampak dia pergi mana? WC ni maknanya apa?
Das. Tandas selalunya buat apa? Duduk dalam makan ke? Mandi. Okey, betul. Mandi lagi. Buang air. Buang air. Buang air kecil dan Buang air. air besar. Buang Ya, tahi. buang tahi sebagainya lah. Itu dipanggil istinja. Bukannya istinja dalam awak pergi makan, bukan. Istinja ni dua sahaja, satu air kecil ataupun air besar. Ada setengah tandas tu ada yang campur dengan mandi. Jadi mandi tu mandilah yang nombor 2 tadi. Yang nombor 4 ni khusus untuk buang air. Okey. Bila lepas buang air, lepas awak istinja, awak perlulah bersihkan dirilah kalau awak nak ibadah. Dan basuh tangan. Pastikan bersih dalam awak punya anggota sebelum awak beribadah. Baik. Kalau orang kata ada tak hukum dan dalil bukti dalam bersuci ni, dalam taharah ni? Ada. Okey, yang ni pada muka surat 35. Maaf, 34. Ini berada muka surat 34. Okey, dalil dan hukum. Okey, hukum dah taharah adalah wajib. Kenapa wajib? Kenapa tak sunat? Kenapa tak harus? Kenapa dikena buat baru boleh, baru dikatakan wajib. Kalau tak buat tak wajib. Kalau tak buat berdosa. Okey. Wajib ni sebab taharah perlu dilakukan sebelum menunaikan ibadah. Jika tidak buat taharah sebelum beribadah, maknanya ibadah awak tak sempurna ataupun tak salah. Maknanya tak adalah ibadah tu. Maknanya bukanlah sia-sia awak buat. Jadi perlulah wajib taharah barulah ibadah awak sempurna. Contoh awak solat tanpa berwuduk. Sah tak solat tu? Tak sah kan? Jadi perlulah wajib untuk berwuduk sebelum solat. Okey, dalam hukum, dalam dalil iaitu dalam pada surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah, siapa Allah? Tuhan kita lah. Tuhan sekalian alam menyukai orang-orang. Siapa orang-orang? Kitalah yang bertaubat. Apakah maksud bertaubat? Bertaubat ialah orang tu dia dah buat dosa, lepas tu dia bertaubat. Bertaubat ni maknanya dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itu maksudnya bertaubat. Dan ia menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nampak tak Allah suka pada dua jenis golongan. Golongan yang pertama, golongannya bertaubat. Golongan yang kedua, orang yang menyucikan diri. Apa maksud menyucikan diri? Menyucikan diri maknanya dia membersihkan diri dia daripada segala kotoran. Taubat ni pun samalah. Taubat ni kira dia bersihkan diri dia. Tapi selalunya taubat ni selalunya untuk perkara yang sebelum ni. Maknanya cuci perkara-perkara yang dosa dia pernah buat. Yang menyucikan diri ni selalunya untuk benda yang nampak lah. Mandi, awak berwuduk, bertayamum. Itu dipanggil menyucikan diri. Okey. Okey, boleh faham dah apa yang Ustaz ajar tadi? Boleh. Boleh. Kalau Ustaz tanya boleh. Okey, Ustaz tanyalah dulu pada seorang-seorang. Okey, Ahmad Umar, apakah salah satu daripada contoh cara untuk menyucikan taharah? Kita ada 4 tadi kan? Bagi Ustaz satu contoh taharah mengikut syarak. Wuduk. Okey, wuduk. Okey, Khurshid. Selain wuduk apa dia? Buka mic dulu. Cuci tangan. Cuci tangan, salah. Kita ada 4 sahaja dalam taharah mengikut syarak.
Apa dia? Muka surat 31. Umar dah sebut wuduk. Lagi apa dia? Basuh kaki. Basuh kaki. Basuh kaki? Salah. Tengok balik muka surat 31. Yang gambar ikan-ikan yang ni ke? Ikan-ikan? Mana ikan? Ni. Awak ambil yang mana tu? Ibadah buku teks. Buku teks ibadah. Nampak? Tahun 1. Yang orang sujud. Okey. Fahim. Apakah selain wuduk? Cara-cara dia? Bagus, mandi. Okey. Okey, selain mandi apa dia lagi? Bagi tahu Ustaz. Apa lagi? Wuduk, mandi, lagi? Istinja. Nombor 4. Istinja. Okey, yang seterusnya adalah tayamum. Okey. Semua dah faham? Okey, bagi yang tak faham tak apa. Kita ulang je lagi nanti. Awak boleh tengok video Ustaz dekat YouTube. Bolehlah tengok lagi. Ulang kaji balik apa yang Ustaz ajar tadi. Okey. Untuk latihan, kita tengok. Kita buat sama-sama latihan dulu. Okey, sesuaikan gambar di bawah. Baik, nombor 1. Mandi. Mana yang mandi? Buku mana? Allah, buku ibadah ni, gambar orang sujud. Nampak tak? Nampak. Orang dah habis. Orang nak buka. Okey. Tak apa. Kursyid, awak tengoklah Ustaz punya slide ni. Okey. Buku surat berapa? 31. Okey. Sesuaikan gambar di bawah. Okey, kita ada 4 soalan dengan A, B, C, D. Awak sebut Okey, mandi. Nombor 1, mandi. Mana? Gambar mana? A ke, B ke, C ke, D? Bagi Ustaz jawapan seorang. D. Okey, D. Yang ni ke? Mana? Ya, pandai. Okey, mandi, D. Okey, yang nombor 2, wuduk. Mana yang wuduk? A ke, B ke, C? Yang ni. A ke, B ke, C? A. Okey. Nombor 3, tayamum. Mana? D. C. Ustaz tak ada pembaris, tapi awak nanti guna pembaris sebab Ustaz tak ada pembaris kat sini. Okey, nombor 4, istinja. Yang mana? B. Okey, jadi awak tahulah gambar-gambar yang sesuai. Okey. Itu saja. Baik, untuk latihan, buku aktiviti awak dah buat muka surat berapa? Ustaz, buku aktiviti saya tak ada yang ibadah. Yang lain ada tak? Saya tak ada. Nazrul ada? Ada. Tunjuk kat kawan-kawan awak yang mana satu. Tu. Tak ada? Tu Umar ada? Okey, untuk parent, Ustaz harap nanti kalau Ustaz, minta, buat buku surat berapa? Okey, tak apa. Tunggu dulu, semua dah ada buku ke belum? Baik, untuk parent, pastikan tuliskan nama untuk buku aktiviti dengan buku teks untuk guide budak-budak. Ni. Pandai. Nama awak pun tak tulis lagi tu dengan bawah tu. Saya ada nama lah, ada kat atas. Atas, okey, bagus. Tak apa. Okey, awak tulis dekat atas nama awak tu ibadah dan aktiviti. Okey. Jadi awak tahulah tu buku ibadah. Sekali dengan buku teks.
Kerja cikgu Kalau ni. okey, awak dah buat sampai muka surat berapa? Ustaz rasa 13 kan? Okey, awak sambung muka surat 14. Dengan muka surat 14 je lah. Kalau tak tahu, awak tangkap gambar, awak bagi tahu ustaz apa soalan yang awak tak tahu ataupun awak boleh tanya mak ayah awak. Boleh? Okey. Baik, itu sajalah pada ustaz. Ustaz bagi